Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya harap semua pelajar dalam keadaan sihat untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Okey, hari ini kita akan masuk tema yang ke-11, Alam Anugerah Terindah, dalam subtopik terbuang menjadi terbilang. Okey, buku muka surat 136. Aktiviti hari ini ialah pertama, baca kedua-dua bahan dengan menggunakan teknik chart untuk mengenal pasti maklumat. Yang kedua, susun maklumat daripada bahan tersebut. Kemudian tulis ringkasan dengan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Okey, hari ini ada dua aktiviti tetapi saya nak fokus pada satu aktiviti saja disebabkan kekangan PDPR ini. Iaitu kita akan menggunakan teknik chart. Okey, nanti kita akan belajar bagaimana untuk membuat teknik chart, iaitu kita mengalihkan bahan-bahan daripada teks kepada borang. Dia ada borang lah, borang chart dia panggil. Okey, kita tengok teks. Syafiq, murid tingkatan 3 pintar, telah ditugaskan membuat kajian mengenai bahan kita semula. Dia berminat untuk mengetahui barangan yang dapat dikita semula daripada filem X-ray. Dia membaca rencana dan meneliti surat balasan yang diterimanya daripada sahabat panelnya. Okey, Syafiq ni adalah seorang murid tingkatan 3 pintar. Dia ditugaskan untuk membuat kajian mengenai bahan kita semula, dan bahan yang dia minat untuk kajian tersebut ialah mengenai filem X-ray. Okey, biasanya bila kita X-ray dada kita ke ataupun lutut kita ke, kepala kita ke dan sebagainya, bila kita X-ray, benda tu kita tak tahu nak buat apa. Biasanya kita akan buang ataupun kita akan simpan. Tetapi kita akan tengok apa yang Syafiq buat untuk memanfaatkan semula filem X-ray tersebut. Okey, manfaat filem X-ray. Prosedur X-ray menghasilkan imej bahagian-bahagian dalaman tubuh yang bertujuan untuk memeriksa bahagian-bahagian tubuh yang tertentu. Selepas tujuan tersebut dipenuhi, filem-filem X-ray ini tidak lagi dapat digunakan untuk tujuan lain dan perlu dilupuskan dengan kaedah yang selamat. Okey, jadi kita semua tahu bahawa X-ray ini adalah satu benda yang digunakan untuk melihat dalaman badan lah. Okey, takkanlah kita nak tengok apa yang ada dalam perut kita, kena bedah. Okey, jadi sebelum nak bedah tu kita mesti X-ray, kita tengok apa yang ada dalam badan kita. Okey, kita telan bateri contohnya. Okey, telan bateri jam. Okey, bateri tu akan nampaklah dekat X-ray, dan daripada situ doktor akan dapat menilai apa tindakan seterusnya yang dia boleh lakukan untuk menyelamatkan kita. Okey, seterusnya sehubungan dengan itu, filem X-ray seharusnya dilupuskan dengan kaedah yang betul. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap filem X-ray mengandungi plastik, perak, logam berat dan bahan yang berbahaya. Jika filem tersebut dibuang tanpa mematuhi prosedur yang betul, tindakan ini akan memudaratkan kesejahteraan manusia. Tambahan pula, filem X-ray amat sukar untuk terurai dengan sendirinya. Okey, filem X-ray tu walaupun kita nampak hanya macam sekeping plastik, tapi sebenarnya dia mengandungi banyak bahan-bahan seperti plastik, logam berat dan juga perak dan juga logam berbahaya. Jadi dia tidak boleh sewenang-wenangnya dilupuskan ikut suka hati kita je, ataupun kita buang dalam sampah. Yang tu tak boleh, sebab tidak selamat untuk alam dan juga untuk manusia. Dan satu lagi, X-ray ni dia adalah sukar untuk terurai ataupun sukar untuk lupus ataupun sukar untuk musnah ataupun dihancurkan. Sebenarnya filem X-ray dapat dikita semula menjadi bahan yang bermanfaat. Okey, dia nak bagi tahu bahan yang bermanfaat. Filem X-ray dapat dijadikan kompang bagi menggantikan kompang tradisional. Selain itu, kajian Dr. Esam A. Maki dari Universiti Malaysia Pahang mendapati bahawa medium perak yang terdapat pada filem X-ray dapat dijadikan zarah nano. Kemudian bahan ini diaplikasikan dalam produk antibakterial. Okey, antara manfaat filem X-ray pertama adalah kita boleh buat kompang. Okey, biasanya kompang tradisional dulu kita menggunakan kulit lembu, kulit kerbau ke, kulit kambing ke untuk buat pengetuk dia tu. Okey, tapi sekarang ni kita dah tak perlu nak
proses kulit lembu dan sebagainya untuk buat compound tu, kita hanya boleh menggunakan X-ray dan bunyinya pun tak jauh beza lah. Hampir sama saja X-ray dengan kulit kerbau. Jadi itu antara salah satu kegunaan dia lah. Okey, kegunaan kedua adalah dapat dijadikan zarah nano untuk membuat produk antibakterial. Kajian balik ini memenangi pingat emas dalam pameran Bio Malaysia pada tahun 2013 melalui penyelidikan yang bertajuk Biotechnology of Hazardous Waste Management for Nanoparticle Production. Okey, itu sahaja mengenai manfaat filem X-ray. Okey, jadi kita tengok bagaimana nak buat chart. Okey, jadi kesimpulannya, chart ni ada sebanyak 5 benda yang awak kena buat. Pertama adalah circle, iaitu awak bulatkan tajuk ataupun topik yang dia nak bincangkan. Okey, macam kalau X-ray, awak bulatkan manfaat X-ray. Okey, sebab yang dia nak bincangkan adalah manfaat X-ray. Yang kedua adalah highlight. Okey, highlight ni maksud dia awak gariskan isi penting. Okey, apakah isi penting di dalam topik itu awak gariskan. Okey, yang ketiga adalah asterisk, iaitu awak tandakan bintang di dalam huraian. Okey, huraian tu awak buat macam lambang bintang. Iaitu untuk isi sampingan lah ataupun huraian. Kalau awak tak nak guna bintang pun boleh buat apa-apa lambang pun tak ada masalah lah. Okey, tapi dalam konteks chart ni kita biasanya buat bintang. Okey, sebagai menandakan bahawa itu adalah isi sampingan. Okey, yang seterusnya adalah seterusnya adalah transfer. Maksud dia awak ambil bahan-bahan yang awak dah garis, yang awak dah buat bintang semua tu. Okey, masukkan ke dalam table dia ataupun ke dalam jadual chart ataupun borang chart dia tu. Okey, masukkan ke situ. Dan T yang terakhir adalah teacher, iaitu awak hantar kepada cikgu dan cikgu cek sama ada betul ataupun tidak cara awak isi borang tersebut. Okey, saya harap ini membantu anda semua untuk memahami pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya harap anda semua berjaya dalam pelajaran pada hari ini.